Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan serta rakan. Hari ini saya akan membentangkan storyboard permainan induksi pilih gambar berdasarkan perkataan. Permainan ini direka untuk membantu pemain, terutamanya kanak-kanak, mengenal nama haiwan dengan cara yang lebih menyeronokkan dan interaktif. Permainan bermula dengan splash screen diikuti loading screen sebelum pengguna memasuki menu utama. Pada menu utama, pemain boleh memilih untuk bermain, membuka tetapan atau keluar daripada permainan. Seterusnya, pemain akan memilih tahap kesukaran iaitu easy, medium dan hard. Sebelum permainan bermula, arahan mereka dibawakan supaya pemain memahami cara bermain. Selepas permainan, satu perkataan nama haiwan akan dibawakan bersama beberapa pilihan gambar. Tugas pemain ialah memilih gambar yang betul berdasarkan perkataan tersebut. Jika jawapan betul, mesej korek dibawakan dan markah akan bertambah. Jika salah, mesej wrong akan muncul dan pemain boleh mencuba semula. Tahap easy mengandungi soalan yang mudah seperti harimau, ayam dan biri-biri. Tahap medium merupakan haiwan yang lebih pelbagai seperti anak monyet dan penguin. Manakala tahap hard menggunakan haiwan yang lebih mencabar seperti landak, cicak dan lipas. Pemain juga boleh menggunakan fungsi ini jika memerlukan bantuan. Selepas semua tahap diselesaikan, pemain akan melihat result skrin yang membuka jumlah markah bilangan jawapan betul dan salah. Selain itu, terdapat bonus collection di mana pemain boleh membuka koleksi haiwan dan menerima ganjaran seperti bintang atau mata tambahan. Kesimpulannya, storyboard ini menunjukkan aliran permainan yang jelas, mudah difahami dan menarik. Permainan ini bukan sahaja menghiburkan, malah membantu meningkatkan kemahiran mengenal perkataan dan haiwan melalui pemojalanan secara interaktif. Pada bahagian ini pula, kami telah membina wireframe sebagai rangka untuk membuat game. Wireframe ini merangkumi splash screen, loading screen, main menu, pilihan level, pilihan difficulty, gameplay dan sebagainya. Kami memutuskan untuk membuat 3 mod game iaitu drag and drop, quiz dan teka-teki. Sebenarnya untuk bahagian low fidelity wireframe, ini merupakan bagi permainan quiz yang saya telah bangunkan. Aliran permainan bermula dengan pengguna memilih tahap kesukaran iaitu easy, normal atau hard. Selepas memilih tahap kesukaran, pengguna akan memasuki halaman pemilihan level. Terdapat 5 stage yang perlu diselesaikan secara berperingkat. Pada permulaan hanya stage 1 yang dibuka, manakala stage seterusnya akan dikunci sehingga pengguna berjaya menamakan quiz pada stage yang sebelumnya. Setiap stage mengandungi halaman quiz di mana pengguna perlu menjawab semua soalan yang diberikan. Setelah berjaya menamakan quiz tersebut, pengguna akan dibawakan ke halaman congratulation yang menyediakan pilihan sama ada meneruskan ke stage seterusnya atau kembali ke menu utama. Proses ini akan berulang sehingga pengguna berjaya melengkapkan kesemua 5 stage bagi tahap kesukaran yang dipilih. Okey, baiklah. Beralih kepada bahagian user persona, saya ingin menerangkan sedikit user persona. Di bahagian ini, user persona kami ialah bernama Wan Muhammad Iqbal bin Wan Muhammad Afizi yang berumur 8 tahun, iaitu kanak-kanak tahun 2 yang tinggal di Macang, Kelantan. Persona ini dipilih kerana menepati sasaran pengguna aplikasi kami, iaitu kanak-kanak sekolah rendah. Latar belakang pengguna, Iqbal seorang kanak-kanak yang ceria dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Jadi dia sangat meminati haiwan dan sering menonton video berkaitan haiwan di YouTube. Dia lebih mudah memahami sesuatu melalui gambar, animasi dan audio berbanding dia membaca buku teks. Masalah atau pain point yang Iqbal hadapi ni, dia sering menghadapi kesukaran untuk mengeja nama haiwan dalam bahasa Inggeris. Dia mudah hilang fokus jika permainan terlalu susah atau terlalu mudah. Jadi iklan yang banyak serta keperluan internet juga boleh mengganggu pengalaman pembelajaran dia. Iqbal ni lebih suka permainan yang memberikan cabaran mengikut tahap umurnya. Permainan perlu mempunyai unsur pembelajaran tetapi masih menyeronokkan. Oleh itu, aplikasi yang kami reka ini kena dengan elemen visual, audio dan kuis yang sesuai untuk membantu kanak-kanak mengenali haiwan dalam bahasa Inggeris. Jadi secara keseluruhannya, user persona ini membantu kami untuk memahami keperluan sebenar pengguna sasaran. Oleh itu, reka bentuk aplikasi ini dibangunkan supaya lebih mesra kanak-kanak, mudah digunakan dan berkesan sebagai medium pembelajaran mereka. Seterusnya, hierarki. Hierarki atau carta alih ini menunjukkan permainan ini bermula di loading screen. Kemudian pengguna akan masuk ke menu utama. Di menu utama terdapat 3 pilihan utama iaitu play, learn and settings. Jika pengguna pilih play, mereka akan pergi ke halaman pilih level. Terdapat 3 tahap kesukaran iaitu mudah, sederhana dan susah. Setiap tahap mempunyai 10 soalan. Simbol right menunjukkan soalan telah diselesaikan dengan betul, manakala simbol pangkah menunjukkan jawapan yang salah. Soalan yang belum dimainkan masih belum mempunyai status kerana ianya belum terbuka lagi. Selepas menamatkan semua soalan, pemain akan melihat halaman markah yang memaparkan skor iaitu bilangan bintang yang diperoleh. Seterusnya, pemain akan dibawa ke halaman keputusan akhir untuk melihat pencapaian keseluruhan. Di situlah mereka boleh memilih sama ada main semula atau kembali ke menu utama. Selain itu, terdapat menu Learn yang membantu pelajar bermain
terlebih dahulu melalui nama haiwan, audio sebutan dan gambar haiwan. Manakala menu setting membolehkan pengguna melaraskan bunyi, muzik dan bahasa mengikut keselesaan mereka. Permainan pendidikan Spill the Fauna telah direka bentuk dengan memberi penekanan utama terhadap elemen accessibility bagi memastikan ia mesra kanak-kanak dan berkesan sebagai alat pembelajaran. Tertumpu pada 6 aspek utama yang menjamin pengalaman pengguna yang optimum. Pertama sekali, aspek reka bentuk visual. Permainan ini menggunakan warna-warna yang cerah yang mampu menarik perhatian kanak-kanak. Di samping pengguna ikon haiwan yang besar serta rangka untuk memudahkan pengecaman objek. Dari segi tahap kesukaran, permainan ini menerapkan konsep progressive difficulty yang disusun mengikut tahap pembelajaran, bermula daripada perkataan yang mudah kepada yang lebih sukar secara berperingkat tanpa membebankan pengguna. Selain itu, interaktif dan pengalaman pengguna dipertingkatkan melalui aktiviti drop and drop, sokongan audio yang mendengar dan mengeja perkataan, serta sistem mengajar dalam bentuk SP dan bintang untuk mengekalkan motivasi. Pengguna visual dan teks juga dititikberatkan dengan pemilihan font yang besar dan tebal serta susun atur yang kemas, dilengkapkan dengan ikon bagi memudahkan navigasi. Seterusnya, reka bentuk yang sangat mesra kanak-kanak kerana ia menempatkan butang bersaiz besar yang mudah ditekan serta navigasi yang ringkas, di mana fokus diberi kepada warna dan animasi yang sesuai untuk pembelajaran awal bahasa Inggeris. Akhir sekali, struktur dan pergerakan permainan direka agar konsisten dengan jelas, membolehkan pengguna memahami aliran permainan dengan menu utama sehingga ke tamat tanpa memerlukan arahan yang terlalu banyak. Secara keseluruhannya, setiap elemen accessibility yang diterapkan dalam permainan Spill the Fauna ini bertujuan untuk mewujudkan sesuatu pembelajaran yang menyeronokkan dan mudah diakses oleh kanak-kanak. Seterusnya, saya akan menerangkan user flow bagi aplikasi permainan Spill the Fauna. User flow ini dibahagikan kepada dua bahagian yang utama, iaitu menu, negative flow dan gameplay flow. Pada bahagian menu dan negative flow, permainan bermula dengan start diikuti splash screen dan loading screen sebelum pengguna memasuki main menu. Di main menu, pengguna mempunyai pilihan seperti start play, instructions, call setting dan exit. Jika pemilih menggunakan start play, mereka perlu memilih tahap kesukaran iaitu level 1 easy, level 2 medium dan atau level 3 hard. Selepas memilih tahap permainan akan bermula. Jika pengguna memilih instruksi, mereka akan melihat panduan cara bermain. Pilihan skor membolehkan pengguna melihat markah tertinggi, manakala setting digunakan untuk menghidupkan atau mematikan bunyi serta muzik. Semua menu ini mempunyai butang back untuk kembali ke main menu. Jika pengguna memilih exit, sistem akan meminta pengesahan sebelum membakar goodbye screen dan permainan tamat. Bagi gameplay flow, permainan akan memaparkan gambar haiwan kepada pengguna. Pengguna perlu mengeja nama haiwan berdasarkan gambar tersebut. Sistem kemudahan akan menyemak jawapan. Jika jawapan betul, pengguna akan menerima 10 mata dan meneruskan ke soalan seterusnya. Jika jawapan salah, mesej try again akan dibawakan sebelum pengguna mencuba soalan seterusnya. Bila semua soalan selesai dijawab, sistem akan memaparkan markah akhir. Pengguna kemudian boleh memilih sama ada bermain semula dengan memilih tahap baharu atau kembali ke menu. Kesebenarnya user flow ini direka supaya perjalanan pengguna dalam aplikasi menjadi lebih teratur, mudah difahami dan mesra pengguna daripada memulakan permainan hingga melihat keputusan akhir. Ini merupakan bahagian untuk high fidelity design kami telah buat. Untuk bahagian ini pula merupakan paparan keseluruhan reka bentuk high fidelity di dalam Figma. Semua page aplikasi telah direka dan disambungkan menggunakan fungsi prototype di Figma untuk membentuk aliran permainan yang lebih lengkap. Setiap page atau halaman dihubungkan melalui interaksi seperti klik butang ataupun navigation button. Ia dapat membantu pengguna untuk bergerak dari halaman utama ke halaman-halaman yang seterusnya. Ini merupakan reka bentuk interface high fidelity bagi aplikasi permainan Spill the Fauna yang saya telah reka sendiri. Keseluruhan interface ini direka menggunakan tema hutan, warna hijau serta ilustrasi haiwan bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan mesra kanak-kanak. Sedikit sebanyak, desain interface yang saya telah buat ini mampu menarik minat kanak-kanak untuk menggunakan aplikasi yang kami telah hasilkan ini. Sekarang saya akan menerangkan tentang analisis hasil maklumat balas pengguna ataupun usul testing and feedback. Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas 21 responden, profil menunjukkan keseimbangan dari segi jantina dengan 52.4% merupakan lelaki serta 47.8% merupakan perempuan. Dari aspek pengalaman pengguna pula, majoriti kanak-kanak menunjukkan reaksi positif apabila 38.1% responden menyatakan kanak-kanak
berasa ingin tahu, manakala 33.3% lagi berasa fokus dan tenang semasa penggunaan aplikasi ini. Daya tarikan visual aplikasi juga mendapat pujian ramai dengan 57.1% responden menyifatkan warna dan reka bentuk aplikasi sebagai sangat menarik. Keberkesanan aplikasi sebagai alat pembelajaran pula terbukti apabila 52.4% responden menyatakan kanak-kanak sangat berminat untuk belajar melalui platform ini, diikut dengan 38.1% yang menyatakan minat terhadap aktiviti ini. Kejayaan aplikasi ini turut terselah apabila 85.7% daripada responden menyatakan bahawa mereka akan mengesyorkan aplikasi ini kepada orang lain. Walau bagaimanapun, hasil kajian turut mencadang beberapa penambahbaikan meningkatkan lagi kualiti aplikasi ini pada masa hadapan. Cadangan yang paling utama adalah penambahbaikan mood bermain bersama rakan ataupun multiplayer yang menyatakan sokongan 57.1% responden. Selain itu, 47.8% responden mengharapkan ciri rekod laporan kemajuan disediakan, manakala 38.1% lagi mencadangkan agar pilihan bahasa turut dimasukkan ke dalam aplikasi ini.